Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma. Kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Mana kemarin tu? Adapun yang baru. Situ. Adapun yang baru, maka baginya bagi baru itu, yang baru itu dua makna. Sebelum pada tunya kemarinnya kita ambil dobik sikit, terlepas dobik, iaitu pada muka surat 15 tentang akal tadi tu. Ambil dobik sikit. Al-aqlu nurun khalaqahullahu ta'ala lin nafsi. Terlepas sebab ya dobik tu lah atas, kita duk baca lek tepi. Kita dobik sikit lah. Al-aqlu bermula akal, nurun ialah cahaya. Khalaqahu menjadilah akan dia cahaya tadi tu Allahu oleh Allah lin nafsi bagi diri seorang manusia. Asluhu bermula asalnya akal ni atau cahaya tadi tu, nur tadi tu, maghruzun fil qalbi. Maghruzun min gha ghin ra waw zai. Maghruzun fil qalbi. Asluhu bermula asalnya cahaya akal tadi tu, maghruzun ditanamkan ia fil qalbi di dalam hati jantung. Walahu dan adalah baginya bagi akal, iaitu cahaya yang Allah Ta'ala jadi pada diri seorang manusia tu, syi'aun bergemerlapan ataupun bersinar-sinar, muttasilun yang berhubung, biddibari dengan otak, biddibari ring belakang tu dah, ba alih da ba alih ring. Tu walahu dan adalah bagi akal tu syi'aun, cahaya yang bergemerlapan, cahaya yang bersinar-sinar, muttasilun yang berhubung, biddibari dengan otak, yaktasibu biha gitu. Yaktasibu biha, diusahakan dengan dia, dengan akal tu, atau dengan cahaya tadi tu, al-ulumud daruriyati wan nazari. Al-ulumud daruriyatu wan nazariyatu. Gitu. Oleh segala ilmu-ilmu yang bahasa daruri, bahasa mudah, dan bahasa kena fikir tilik. Itu satu dobik definisi bagi akal. Satu lagi, akal ni juga kata ulama, ma yuqalu bihi, barang yang diakalkan dengan dia barang. Ma yuqalu bihi, barang yang diakalkan dengan dia barang. Haqaiqul asya'i, segala hakikat-hakikat bagi sesuatu. Qila kata setengah ulama, mahalluhu bermula tempatnya fir ra'si, di kepala. Wakila kata setengah ulama, mahalluhu bermula tempatnya akal tu fil qalbi, dalam jantung hati. Gitu. Tu dobik satunya kita tinggal kemarin tu, letak di muka surat 15. Letak mana ikutlah di muka surat 15 tu. Ya betulnya pada definisi akal. Dia duduk atas gitu kan kemarin. Tak ada nak baca kemarin.
Kemudiannya pada muka surat 17 kemarin tu kena dhabit sikit al-jaizu ma yaqbaluhuma. Al-jaizu ma yaqbaluhuma ay yaqbalu subutan. Yaqbalu subutan. Yaqbalu subutan. Yaqbalu subuta. Yaqbalu subuta taratan. Gitu. Yaqbalu subuta taratan wa yaqbalu lintifa'a taratan ukhra. Gitu dhabit itu dah. Surat 17 kemarin tu pada definisi jaiz. Al jaizu ma yaqbaluhuma ay yaqbalu subuta taratan wa yaqbalu lintifa'a taratan ukhra. Gitu. Mana benda haruh ni barang yang menerima lah akan keduanya, yang ni menerima akan sungguh pada satu ketika dan menerima juga akan tidak pada satu ketika. Habis itulah. Kemudiannya kita nak masuk acah hari ininya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, adapun yang baru. Dah. Jadi definisi tentang qadim atau qidam azali telah lalu dah. Yang ni apa? Kalau kita menjalani di atas pendapat yang mengatakan qadim azali tu muraddih, tak ada masalah lah. Faktullah ya tu. Mala awwalulahu wujud. Mala awwalulahu wujudiyan kana aw adamiyan. Selesai. Kalau kita bakar orang panggil qadim dengan azali tu ada umum khusus. Mana azali lebih umum daripada qadim? Kalau gitu qadim tu kena kepada benda hak ada. Dah. Al-mawjudul ladzi la awwala lahu. Kemudian azali tu kena kepada al-amrul ladzi la awwala lahu. Habis situ. Wujudiyan kana aula. Kemudiannya kita kena tahu juga hari ni tu baharu tu apakah definisi dia. Kenapa kita kena tahu definisi ni? Kerana kita nak hukum mustahil tu masuk ke tidak. Dalam kata qadim azali atau baru. Dah. Jadi mustahil ni apa? Benda tentu tidak. Benda tentu tidak lagi tak ada. Itu. Jadi awal lagi benda tentu tidak lagi tak ada. Kemudian qadimnya apa? Benda ada, tak ada permulaan bagi ada. Azali apa? Perkara yang ada, tak ada permulaan bagi ada. Sama ada ke benda tu atau tiada atau dengan mana sungguh. Tu. Kemudian hari ininya ada pun yang baru, maka bagi yang baru dua makna, dua definisi. Satu daripada dua makna maujudun ba'da adamin. Apa arti maujudun ba'da adamin? Arti maujudun ba'da adamin yang ada kemudian daripada tiada. Macam wahnya tu. Dulunya tak ada. Tuhan menjadikan daripada tidak ada kepada ada. Orang panggil ijad ai ibrazul mungkin minal adami ilal wujudi. Gitu. Tu menzahirkan. Tu menyatakan, menzahirkan sesuatu mungkin yang benda terima ada, terima tak ada. Daripada tak ada kepada ada. Itu orang panggil menjadi. Kalau gitu baru lah tu. Baru kenapa? Maujudun ba'da adamin. Ada dia tu kemudian daripada tak ada. Dulunya tak ada, lalu Allah Ta'ala menjadi ada. Tu macam wah duya, wahnya ikutlah kita semua ni orang panggil maujudun ba'da adamin lah. Kerana Tuhan menjadi daripada tak ada kepada ada. Ada pun meniada. Meniada tu bukan makna meniada hak tiada ke, hak tak ada ditiada ke. Orang panggil tahsilul hasil yang duk cara gitu orang berat. Meniada tu dengan makna i'dam. I'damul mumkini, meniadakan sesuatu yang terima ada, terima tak ada. Minal wujudi ilal adami, daripada ada kepada tiada. Itu orang panggil kalau kita menjalani di atas jumhur ulama ahlus sunnah wal jamaah qaul yang masyhurnya, qudrat Allah Ta'ala tertakluk juga kepada i'dam, meniada. Bukan ijab saja, bahkan i'dam. Dah.
Ada pun kaum muqabil bagi kaum yang masyhur seperti Imamul Haramain, dia kata tidak bertakluk kudrat Allah Ta'ala kepada i'dam. Hanya bila Allah Ta'ala sapa, orang panggil sesuatu makhluk tadi tu sapa kepada takdir Allah Ta'ala, habis dah suk dia ada, maka dihentikan keadaan ada dia tu, maka tak ada lah dia. Itu tak ada hal lah. Jangan kita duk pergi syarah kata tu contoh kita kata dalam rumah ni ada 4 tiang. Nah, 4 tiang ni siapa ngada Allah tu betul lah. Lepas tu tiang yang kelima duk mana? Ke-6, ke-7 tak ada lakar tiang kena. Tu kita kata Tuhan meniada. Tak betul tu. Kenapa? Memang tak ada sejak di awal lagi. Benda tak ada sejak di awal, makhluk tak ada sejak di awal ni orang panggil tak tertakluk kepada kudrat dan iradat Tuhan. Faham tak? Gitu. Kalau Tuhan meniadakan benda yang tiada, artinya tahsilul hasil. Maka kerja tahsilul hasil ni kerja sia-sia, mustahil ala Allah. Tu bahaya tu. Kita duduk syarah lagu tu orang tu. Baik. Inilah dikatakan makna baharu yang hakiki. Kena kepada benda baru hak ngoti-ngoti mana makhluk tu lah. Benda hak baru hak hakiki ni orang panggil makhluk. Tu. Benda makhluk, benda hak tidak ada lalu dijadikan oleh Allah Taala ada. Maka dia tu dipanggil apa? Baharu. Kenapa? Maujudun ba'da adami. Ada dia, diadakan kemudian daripada tiada. Kedua makna bagi baharu ni pula mutajaddidun ba'da adami. Ni orang panggil makna yang kedua. Makna yang kedua ni kena kepada benda hak baharu tapi bukan bahasa makhluk. Boleh kata makhluk juga tapi atas jalan majaz. Ada kata makhluk ni benda kena jadi. Bila sebut kena jadi daripada tak ada kepada ada. Sedekah bekok belok petok patoh lepek lekek pak segi tiga segi ikut gi lah nak sebut apa bulak. Tu bukan benda ada tu. Celah antara ikut tu benda semua tu amrun intibari, gerak diam. Tu kalau gitu benda tu daripada tak berlaku kepada berlaku. Mana berlaku kemudian daripada tidak, yakni kemudian daripada tidak berlaku. Tengok terjemah dia. Artinya arti mutajaddidun ba'da adamin, yang berdatang-datangi atau yang berlaku kemudian daripada tidak. Kita kata tiada. Kemudian daripada tidak. Mutajaddidun ba'da adamin ai ba'da intifa'in. Gitu boleh. Kalau gitu hendaklah kamu perhati baik-baik. Tengok molek. Perhati ta'ammul molek-molek. Dengan mata kepalamu. Dengan otakmu pasal molek-molek. Segala tarikh yang tersebut itu. Mana tarikh yang tersebut? Tarikh qadim azali dengan hadis baharu. Kamu perhati itu tak ada pada perhati. Hingga gayah pada kata perhatinya. Hingga sampai renti dan faham. Selagi mana tak reti, tak faham, perhati sungguh-sungguh. Bukan berarti tengok otak duduk merewel ke lain, tak. Perhati tengok, fikir tilik tengok betul-betul. Benda koding ni benda ada, tak ada mula bagi ada. Benda azali ni perkara hak tak ada mula bagi ada, sama ada atau sungguh saja. Atau kita pakai atas muradih. Koding ialah azali ialah koding, hak dullah ya. Mana? Tiap-tiap benda hak ada dia tak ada mula bagi ada. Sama ada ke benda tu atau tidak dengan makna sungguh ke? Tu orang panggil koding azali. Apa baru? Ada kemudian daripada tak ada. Atau berlaku kemudian daripada tak berlaku. Tu definisi dia. Mu tengok molek-molek. Siapa reti dan faham dah lekat ni ingat. Lekat tu ingat pada mata-mata hati. Pada mata hati-hati munglah yang ingat biar lekat lah hati lah dah. Tak kena balik kitab dah. Mana kalau tutup kitab tu boleh tahu dah. Orang tanya, koding ni apa? Benda tak ada mula bagi ada. Begitu. Tu sama ada ke dia atau sungguh ke? Azali, nak pakai hak muradih boleh, nak pakai hak tidak muradih boleh. Kalau gitu koding itu benda hak ada, tak ada mula bagi ada. Azali umum lah, tak kira benda tu ada atau sungguh saja tapi tak ada mula bagi ada.
Baru-baru. Ada, kemudian ada tak ada. Ha. Nah, atau berlaku, kemudian ada tak berlaku. Lekak molek. Tak payah dah balik kita. Maka nyatalah, yakni jelaslah bagi kamu akan bahawasanya perkataan yakni pendapat mustahil qadim atau azali atau baru itu fasak rasa. Kalau mu faham betul tiga takrif tadi jelas. Tiba-tiba mungkin ada yang kata mustahil ni qadim. Oh, rasa hal. Bapa mustahil ni qadim? Dah mustahil benda tentu tak ada. Benda tentu tidak. Tiba-tiba mustahil, yakni benda tentu tidak, lagi tak ada. Koding ada, dia tak ada mula bagi ada kok mana. Atau mustahil ni baru apa, benda tentu tidak, lagi tak ada, baru apa, ada dia kemudian daripada tak ada, berlaku dia kemudian tak berlaku. Boleh pasal makna gitu. Nah, jadi gila, jadi taruh tadi. Nah, jadi belaga dia panggil accident. Tak masuk nak kata mustahil itu koding, atau mustahil itu azali, atau mustahil itu baru fasak, rosak dan karuk. Tu serta pula tidak boleh dipegangkan dia tidak boleh dipegangkan dengan dia dengan perkataan tu, dengan pendapat tu tak boleh nak pegang tu. Pegang juga karuk pas kita. Dah. Bermula kenyataan fasak, yakni rosaknya perkataan ini pendapat, dan karuknya pendapat atau perkataan itu. Perkataan mana perkataan itu? Yakni perkataan mustahil itu kodeng atau azali atau baharu itu ialah. Kenyataan itu mubtada balik. Ialah tu khabar lah. Ialah orang yang menghukum itu sengka ia orang menghukum dengan sebab ni orang panggil sindiran ni. Dengan sebab terlampau tinggi kelasnya, kelas orang yang menghukum. Dengan sebab terlampau tinggi, hebatnya dia. Nah, tu orang yang menghukum kata mustahil ni koding atau azali atau baharu ni, dia suka dengan sebab apa dia suka tu? Dengan sebab dia orang alim dia tinggi martabak tu, martabak tinggi sangat. Dia suka ke apa? Akan tu maf'ul bagi sengka. Akan bahawasanya mustahil yang termaklum dibicara itu, mustahil yang termaklum makna mustahil yang diketahui. Dibicara itu yakni dibahaskan itu termasuk ia mustahil di dalam ta'rif yang tersebut itu. Mana? Di dalam ta'rif qading azali baru. Lagu mana? Mana tepat skor dia? Maka bermula tempat sengkanya, orang panggil mahaluz zanni. Nah, tepat sengkanya oleh hakim tadi tu, orang yang menghukum. Nah, oleh kerana dia terlampau hebat sangat, alim sangat, tok guru. Nanti ni. Kelas dia tinggi sangat. Tu maka dia suka mustahil itu masuk juga dalam ta'rif qading azali baharu. Mana tepat dia suka? Dengan termasuk itu, maka tempat sengkanya hakim, yakni yang menghukum dengan termasuk itu, dengan termasuk mustahil itu, dengan termasuknya mustahil itu, yakni di dalam definisi qading azali dan baharu, ialah pada ta'mim. Pada ta'mim ni pada meratai masalah oleh mereka itu ulama'. Dengan kata mereka itu ulama pada ta'rif qadim dan azali itu wujudiyan kana au adamiyan. Situ tu ta'mim tu. Kayak kemarin kan awak mari ibarat dalam bayi juri tu. Wa tahqiqu innal qadima wal azaliyya bi makna wahidin wa huwa ma la awwala lahu wa ma la awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan. Itu ta'mim. Bermula pendapat yang tahqiq bahawasanya qading dan azali ini makna yang sama. Apa makna dia? Iaitu maknanya mala awalalahu, barang yang tidak ada permulaan bagi adanya. Sama ada ke barang tersebut atau tiada. Tu. Atau tiada tu adamiah tu. Nampak tak? Ta'mim dia tu. Ta'mim ulama kata wujudiyan kana aw adamiyan. Sama ada tu orang panggil ta'mim tu nak meratai masalah. Nah. Dah. Sama ada benda hak ada mula, benda hak tak ada mula bagi ada tu, sama ada benda tu ada ke atau tiada. Tengok. Maka termasuklah mustahil itu di dalam yang bangsa Adam. Kalau gitu,
Tengok dia kata. Adamiyan. Mustahil itu Adam tak? Adam. Mustahil itu bangsa tak ada. Kalau itu masuk tak dalam kata koding? Azali. Masuk kenapa? Adamiyan. Katanya hakim. Kerana terlampau tinggi kelas dia. Kata tu dia lah. Nah, hebat sangat dia. Maka termasuklah mustahil itu di dalam bangsa Adam. Mustahil itu masuk dalam bangsa tiada. Yang bangsa tak ada. Kerana mustahil yang tak ada kerana mustahil itu yang tak ada. Kau masih tu. Duk baca regah laju ke itu. Tak ada titik sini ni. Tu. Kerana mustahil itu yang tak ada. Mana perkara yang tak ada. Perkara yang tidak lagi tak ada. Itu mustahil. Habis itu. Itu hak tepat sekar bagi mu'tarik atau hakim tadi tu. Orang yang menghukum kata mustahil itu qading atau azali. Padahal, ni marinya tok dia sekian mari kata. Padahal mereka itu yakni ulama. Ulama tu badal pada kata mereka itu dah tu. Padahal mereka itu ulama. Ulama tu badal pada kata mereka itu. Padahal mereka itu ulama telah mendatangkan misal yakni contoh. Tu contoh. Mana contoh yang mari? Tu ke? Awak mari ke? Ada dek awak mari kemari tu ada tu. Wa amma sifatus sulubi fatattasifu bil qidami in qulna innal qadima muradifun lil azali wa inna kullan minhuma huwal amrul ladzi la awwala lahu sawa'un kana wujudiyan kazatil. Tu contoh tu. Wujudi wa sifatihi al wujudiyati aw subutiyan aw adamiyan kasifatis sulubi. Itu padahal ulama awak mari contoh dah. Apa tak? Ulama awak mari contoh dah. Dia duk pergi peheh apa dengan kepala otak dia sendiri ibarat ulama. Ulama wi contoh dah. Tiba-tiba dia pergi peheh sendiri dengan kepala otak dia. Mana? Padahal mereka itu yang ulama telah mendatang tu makna mendatangkan misal. Yang ni contoh-contoh, segala contoh-contoh. Mana? Bermula perkara yang tak ada, yang adam, yang termasuk di dalam umum, di dalam ta'mim itu, di dalam ta'mim kata wujudiyan kana aw adamiyan itu khabar. Ialah dengan segala sifat salbiyah dan ketiadaan kita pada azali. Tu mana? Mari ke awak mari dah. Au adamiyan kasifatis sulubi wa adamina fil azali. Tengok. Pada hak ulama awak mari dah contoh benda hak bahasa tak ada tapi termasuk juga dalam kata qading dan azali tu hak tak ada hak seperti mana? Seperti sifat-sifat salbiyah dan tak ada kita disedia kala. Itu. Maka sifat-sifat salbiyah Allah Taala qading. Kenapa sifat salbiyah tu walaupun bangsa Adam tetapi sungguh kerana amrun i'tibari intizai. Kerana sifat-sifat salbiyah itu amrun i'tibari intizai. Lagi pula tahakkuk. Tahakkuk. Tahakkuk pada apa? Walaupun tidak tahakkuk pada a'yan tapi dia tahakkuk fi nafsil amri. Tahakkuk pada nafsil amri. Pada diri perkara dia tahakkuk. Dia cerak, dia subuk, dia sungguh, dia sabit pada diri perkara. Walaupun pada kharijil a'yan memanglah tidak tahakkuk. Tapi tak apa. Ada pun orang panggil mustahil, benda tu adam lagi pula ikhtira'i. Bukan intizai tak? Tu lagi akal yang akan menyata. Tu tengok. Habis itu. Sangat-sangat berlainan. Tak sama. Dengan mustahil itu. Tak sama tu. Adam yang dimaksudkan di dalam definisi qadim dan azali itu hanya tertentu kepada sifat salbiyah dan ketiadaan kita makhluk ni pada azali sedia kala dulu. Tak sama dengan mustahil. Kenapa tak sama? Ilat pada kata sangat-sangat berlainan. Yang ini tidak sama. Kerana mustahil itu bukan ada. Mustahil itu satunya bukan ada. Tak ada hal lah.
Samalah dengan sifat salbiyah, bukan ada. Dan bukannya mustahil tu subuk. Apa subuk? Sungguh. Tu badak apa kata subuk. Bukan subuk. Bukan sungguh. Ada pun tak, sungguh pun tak. Gitu. Ada pun sifat salbiyah, ada tu tak, tapi sungguh tu ya. Berak. Sama tak gitu? Tak sama. Tu tak sama deh. Tak sama. Baik. Bersalahan kedua-duanya itu, yakni bersalahan dengan kedua-duanya, yakni sifat salbiyah dan tidak ada kita pada azali, maka tafriq pada kata bersalahan, maka sungguh pun bukan ada, sungguh pun kedua-duanya ini sifat salbiyah dan tidak ada kita pada azali itu bukan ada, tetapi bersifatlah ia yakni kedua-duanya dengan subuk dan sungguh. Betul tak? Betul tak ke? Sungguh tak Allah sedia? Sungguh tak diri sedia tu sungguh tak? Sungguh. Adapun lemah mustahil tak? Mustahil tak lemah? Lepas tu sungguh tak lemah? Sungguh tak lemah? Sungguh Allah tak lemah? Tak. Tengok sama tak? Tak sama. Tak sama tu tengok molek. Cubalah tengok. Bukan ada tetapi bersifat ia kedua-duanya dengan subuk, dengan sungguh. Tu bersifat kedua-duanya dengan subuk dan sungguh. Cubalah kamu perhati, kamu ta'ammul bila orang berkata. Orang berkata ini serta i'tikad, boh gitu. Kalau kata saja kita pun kata tengah baca kitab ni. Nama kafir pas kita. Nah, bila orang berkata, lagu mana dia kata ni maqalul qaul. Tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan tu gapo? Tak ada Tuhan tu gapo pi? Mustahil. Tak ada Tuhan. Dan barunya Tuhan. Baru Tuhan apa? Alok pi. Mustahil. Ilah tu mungkin katalah siapa akhir. Baru Tuhan, lemah Tuhan, binasa Tuhan, serupa Tuhan, ikut gi, kata gi. Dia kata mana? Tak ada Tuhan dan barunya Tuhan itu sungguh. Berat. Maka tidakkah orang itu, yakni orang yang berkata serta i'tikad tadi itu kafir ia? Kafir tak? Kafir kalau dia kata serta i'tikad. Kata serta i'tikad tu kalau kata saja macam aku duk kata kat ni, duk baca kitab ni. Nama kafir kat bahasa aku lagi ke ada ahbas ya, ada tu ni. Kafir ente. Ni juga bahasa ibarat dengan bodoh-bodoh gitu. Man qala kalau bab i'tikad, man qala ma'taqada. Abuh takdir gitu sokmo. Ingat baik-baik. Tak nak cakap lah kerana ni bagi i'tikad. Kalau kata seketul tak i'tikad tak apa dah. Kafir ia orang yang berkata serta i'tikad. Tak ada Tuhan. Baru Tuhan. Binasa Tuhan, lemah Tuhan, buta Tuhan, pekak Tuhan, bisu Tuhan. Sungguh. Tak kafir apa? Kafir dia. Bersalahan tak serupa bila orang berkata. Dia kata lagu mana? Sedia Tuhan hingga akhir sifat salbiyah dan tak ada makhluk pada sedia kala yang belum timbul. Yang ni yang belum zahir, belum timbul tu yang sebelum timbulnya makhluk ini, yang sebelum zahirnya makhluk itu sungguh. Sama tak? Sama tak dengan tadi? Orang kata sedia Tuhan sungguh, kekal Tuhan sungguh. Tak serupa Tuhan dengan makhluk sungguh. Tuhan sungguh. Tak ada makhluk sejak azali sungguh. Betul tak dia? Betul? Tak bohong. Maka tidakkah perkataan ini, perkataan kata sedia Tuhan, hingga akhirlah sifat salbiyah tu malah nak bela dah. Sedia Tuhan, kekal Tuhan, tak serupa Tuhan dengan makhluk tu sungguh. Betul? Tidakkah perkataan itu betul? Betul tak? Betul? Maka jawabnya ya betul, ya betul. Ya. Bersalahan perkataan yang dahulu. Mana yang dahulu? Tak ada Tuhan sungguh. Baru Tuhan sungguh. Boleh kata itu? Jadi nak ayat kata tak ada Tuhan tu Adam yang tak sama dengan Adam sedia Tuhan.
Sedia Tuhan walau Adam, walau tiada, tapi subuk sungguh. Ada pun tak ada Tuhan, binasa Tuhan, baharu Tuhan, Adam lagi pula tak sungguh. Kerana ikhtira'i. Reka semata-mata. Amrun i'tibari ikhtira'i ya. Nah, itu lagi agak. Maka karuk dah bohong. Apa? Maka karuk dah bohonglah perkataan yang dahulu. Perkataan ini betul? Mana? Sedia Tuhan sungguh. Kekal Tuhan sungguh. So Tuhan sungguh. Tak serupa Tuhan akan makhluk sungguh. Itu betul tu. Nah. Pasal itulah pasal karuk dah bohong tu. Jadi kafir yang berkata ini, jadi kafir orang yang berkata nyonya perkataan tu serta i'tikad. Nah begitu. Perkataan itu serta i'tikad. Kalau begitu, tetaplah yang bangsa Adam yang termasuk di dalam ta'rif qadim dan azali itu. Mana? Yang dikatakan wattahqiqu innal qadima wal azaliyya bimakna wahidin wa huwa ma la awwala lahu wujudiyan kana au adamiyan. Yang masuk dalam kata adamiyan pada definisi qadim dan azali itu ialah Adam yang bersifat dengan sungguh. Gitu takdir lah. Takdir mansuh bagi yang tu. Adam yang bersifat dengan sungguh. Lagi pula yang tak ada awal dan tak ada mula. Sebagaimana disorehkan pada awal ta'rif. Mana pada awal ta'rif? Ma la awwala lahu. Atau al-mawjudul lazi la awwala lahu. Atau al-amrul lazi la awwala lahu. Faham tak? Itu di awal ta'rif. Di awal definisi qadim azali ni apa? Barang yang ada tak ada permulaan bagi ada. Bagi ada. Sama ada ke dia atau tiada, tapi sifat hak tiada tu bersifat sungguh. Faham tak? Itu tengok. Jadi nak masuk borong sekali dengan mustahil tu termasuk juga dalam adamiyan pada ta'mim ulama di definisi qadim dan azali. Jauh, sangat-sangat jauh. Satu. Makin lama makin payah ni. Ada pun yang menyengkakan mustahil baru pula. Tu hak menyeka kata mustahil itu qadim azali. Nampak tak? Ada pun yang menyengkakan mustahil itu baru, maka tidak dibuat kira sekali-kali. Yang dibuat kira lah, itu gila tu. Tidak dibuat kira sekali-kali. Tak dibuat kira langsung. Di sisi orang yang berakal lah. Kalau orang tu tak ada akal, dibuat kira juga. Sama-sama gila. Dah. Kenapa tu tidak dibuat kira tu ilat pada kata tidak dibuat kira? Kerana berlawanan dengan ta'rif mustahil. Memang dah. Baru tu berlawanan dengan definisi mustahil. Mustahil ma la yutasawwaru fil akli wujuduhu. Subutuhu. Barang yang tidak boleh diakal, difikirkan dengan akal oleh adanya. Itu sungguhnya. Mana benda tentu tidak lagi tak ada. Itu orang panggil definisi mustahil. Kalau gitu baru apa? Maujudun ba'da adamin au mutajaddidun ba'da adamin. Ada kemudian tak ada. Berlaku kemudian daripada tak berlaku. Apa tak? Mustahil benda tentu tidak lagi tak ada. Lepas tu baru ke apa? Ada kemudian daripada tak ada. Berlaku kemudian tahu dah tak berlaku. Lepas tu kata mustahil baru. Boleh tak? Benda tentu tidak ada dia kemudian daripada tak ada. Tadi benda tentu tidak lagi tak ada. Tapi ada dia kemudian daripada tak ada. Gitu tak boleh kira langsung dia kata. Seperti yang terdahulu sebutnya ta'rif mustahil pada bicara hukum akal. Habis. Lagi pula berhipung dua yang berlawan ni. Memang berhipung dua perkara berlawan ni. Kenapa berhipung? Ilat pada kata berhipung. Kerana mustahil itu perkara yang tidak diterima ada satu. Tak terima ada satu. Dan sungguh ini tak terima sungguh ni atas pada kata ada. Perkara yang tak diterima ada satu. Perkara yang tidak diterima sungguh dua. Dan berlaku ini perkara yang tidak diterima berlaku tiga. Itu mustahil. Mustahil ini perkara hak tak terima ada. Perkara hak tak terima sungguh. Perkara hak tak terima berlaku. Tu abang mustahil. Dan bermula perkara yang baru itu ialah perkara yang ada kemudian daripada tak ada. Maujudun ba'da adamin. Atau yang berdatang-datangi, atau benda yang berdatang-datangi,
Atau berlaku kemudian daripada tidak, ini kemudian daripada tidak berdatang-datangi dan tidak berlaku. Tengok. Tu definisi baru, mutajaddidun ba'da adamin, maujudun ba'da adamin. Nampak tak? Beripun dua perkara berlawan ni tak? Beripun perkara berlawan ni. Mana? Mustahil benda tentu tidak, benda tentu tak ada, benda tentu tak berlaku. Benda tidak terima ada, benda tak terima sungguh, benda tak terima berlaku. Tu. Tak ada. Tidak. Tak sungguh, tak berlaku. Itu orang panggil mustahil. Baru-baru. Ada kemudian pada tak ada. Sini. Berlaku kemudian pada tak berlaku. Boleh berhimpun dua tu Boleh berhimpun ada? Tu. Maka tetaplah perkataan itu perkataan mustahil baru tu mardudun tertolak. Dia ni ditolakkan lepas ke dalam laut luar. Nggih, lepas laut luar tu. Tu dia kek marah tu kat sini. Tu. Pendeknya kesimpulannya begini. Secara ikhtisarnya jalan yakni wajah istidlal membatalkan perkataan mustahil qadim itu. Bermula jalan ini bermula wajah istidlal membatalkan perkataan mustahil qadim itu ialah beberapa jalan yang terang, yang jelas dan nyata ini zahir di sisi yang pandai memikir, di sisi orang pandai memikir lah. Kalau orang tak pandai memikir, otak dia beku, kolak, tak reti ya. Tak reti mikir dia. Dia reti nak seronok ya. Mana setengah daripadanya beberapa jalan ialah mustahil itu tak termasuk di dalam takrifnya, takrif baru. Ni koding ni. Jap. Mustahil itu tak termasuk di dalam takrifnya qadim seperti yang telah terdahulu sebutnya pada penggalan atas okey. Yang menyata dah kata mustahil itu tak termasuk dalam definisi qadim. Adapun adamiyan yang dikehendaki oleh ulama dalam definisi qadim azali itu kasifatis sulubi wa adamina fil azali. Gitu. Jadi jelas dah mustahil itu tak termasuk dalam takrifnya qadim. Seperti yang terdahulu sebutnya sebut tak termasuk mustahil dalam definisi qadim. Dan setengah daripada beberapa jalan jalan istidlal wajah membatal itu. Kalau ni fardu takdir. Fardu takdir lah. Kalau mustahil itu qadim. Walau Allah kata gini lah, bolehlah kita walau Allah kita terimalah kah. Kalau kita terima kata mustahil itu qadim. Benda tentu tidak lagi tak ada, tak terima ada, tak terima berlaku, tak terima sungguh itu qadim. Mana? Ada dia tak ada mula bagi ada. Maka jin jawablah, maka tetaplah jadi berhimpun dua yang berlawanan juga. Dan ini tetaplah berhimpun dua yang berlawanan. Bila tu berhimpun dua berlawanan? Pada sedia kala. Jadi kalau qadim, kalau mustahil tu kita boleh terima kata qadim, maka tetaplah berhimpun dua perkara berlawanan juga. Dahlah berhimpun dua perkara berlawanan tu pada sedia kala pula tu. Mana iaitu dua yang berlawanan itu ialah ada Allah Ta'ala pun qadim dan sedianya Allah Ta'ala pun qadim. Qadim belaka. Maka tiba-tiba tak adanya Allah Ta'ala dan barunya Allah Ta'ala pun qadim juga. Boleh terima? Ada Allah qadim, tak ada hal lah. Ada Allah benda tentu sungguh. Qadim benda tentu sungguh. Lagi pula ada dia tak ada mula bagi ada. Sedia Allah qadim. Tak apa tak ada perkara tentu sungguh. Lagi pula tidak ada permulaan bagi ada. Tiba-tiba mustahil pun qadim. Jadi wajib tu qadim tak ada tiba-tiba mustahil pun qadim juga. Kata ni mana? Tak ada Allah, ada dia tak ada sungguh dia tak ada mula bagi ada. Baru Allah, sungguh dia tak ada mula bagi ada. Boleh terima gitu? Ada dengan tak ada berhimpun sekali kerana sama-sama qadim. Maka berhimpunlah adanya Allah dengan tak adanya Allah pada sedia kala lagi. Berhimpun pada sedia kala lagi. Berat tu. Maka ad-diddani la yajtami'an ni, dua perkara berlawanan ni tak boleh berhimpun sekali.
Demikianlah sedianya dengan barunya. Jadi sedia tu sedia kala, baru pun sedia kala. Gitu. Allah Ta'ala bersifat dengan sedia kala. Allah Ta'ala bersifat dengan baru pun sedia kala. Gitu. Dah? Baru tu kadang, mustahil tu kadang. Maka kesemua ahli bicara ilmu akal, semua ulama ma'kul berkata, berhimpun dua yang berlawanan itu mustahil. Ad-diddani la yajtami'ani. Kalau begitu qadim mustahil atau azalinya mustahil itu mustahil juga. Ialah mustahil juga. Demikianlah kalau mustahil itu baru. Kalulah mustahil kita fardu takdir dia tu baru. Berhimpun dua yang berlawanan juga. Mana? Iaitu ada Allah Ta'ala dan sedianya Allah Ta'ala tu sedia kala lagi. Dan tak adanya Allah Ta'ala, barunya Allah Ta'ala itu baru saja. Yang ni terima sungguh, terima tidak. Faham tak? Maka berhimpunglah pada ketika itu adanya Allah yang sedia itu dengan tak adanya Allah yang baru itu. Dah ada ni. Berhimpun dua perkara berlawanan juga. Demikianlah dikatakan hingga akhir. Mu kata lagi. Kalau orang panggil benda mustahil itu baru. Ada Allah tu qadim. Lepas tu benda mustahil tu baru apa? Tak ada Allah tu mustahil. Lepas tu baru. Mana? Terima ada, terima tak ada. Terima ada, tak ada Allah tu. Len ni. Atau lagi akal. Dah baru. Maujudun ba'da adamin. Mutajadidun ba'da adamin. Lepas tu boleh jadi gitu. Allah ada, berhimpun juga tak ada Allah tu baru. Sama ada sekarang kau lagi akal tak kira. Muka baru ni terima dua belah. Terima ada, terima tak ada. Tapi ada dia kemudian daripada tak ada. Berhimpun tak dua perkara berlawan ni? Berhimpun. Kok mana boleh kata mustahil qadim tu? Dah. Baik. Dan setengah daripada beberapa jalan istidlal, wajah istidlal. Kalau mustahil itu qadim, fardu takdir. Kalau ulah mustahil itu qadim atau azali. Kalau mustahil itu qadim atau azali. Dengan sebab apa kita kata qadim dan azali benda mustahil itu? Dengan sebab termasuknya mustahil di dalam jumlah perkara yang bangsa tak ada. Mustahil ni adamiyan. Tu ulama sebut tu. Benda qadim azali ni bermakna wahidin mala awalahu wujudiyan kana au adamiyan. Boleh lah kok kita kata mustahil tu qadim. Karena mustahil tu adam, tak ada. Pada sengko orang yang berkata itulah, kita tak suka gitu. Kalau kita suka lagu tu, maka membawalah kepada jadi kodeng tiap-tiap perkara yang tak ada. Jadi kodeng habis tiap-tiap perkara yang tak ada. Bukan hanya benda mustahil saja hak tak ada. Mustahil itu Adam, ya. Lepas tu gapo lagi hak Adam? Bukan hanya mustahil saja hak Adam. Banyak lagi benda hak Adam hak tak ada. Mana misal? Seperti anak bagi orang yang mandu, ada tak? Tak ada. Kalau gitu kodeng. Kodeng anak. Kodeng ya? Anak bagi orang mandu kodeng. Kodeng apa? Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Gitu tu. Lepas tu anak bagi orang mandu ada tak? Tak ada. Adam. Jadi kalau kita kata mustahil boleh juga kita kata qadim. Sebab apa? Sebab mustahil ni Adam. Jadi definisi qadim dan azali itu ialah mala awwalalahu wujudiyan kana au adamiyan. Kalau gitu mustahil boleh masuk juga dalam qadim azali. Sebab apa? Sebab mustahil ni Adam. Kalau gitu habis segala benda Adam. Qadim lah ke? Anak bagi orang mandu buat Adam. Mungkin alimallahu annahu lam yujad. Boleh kata qadim? Qadim pun mungkin. Tu nampak tak? Seperti anak bagi orang yang mandu dan gajah daripada emas atau daripada perak. Tapi gajah mana? Gajah yang hidup lah, yang ada lah. Gajah yang tak ada tu memang lah boleh. Boleh apa? Boleh kita tasawur dengan kepala otak kita. Bukan boleh jadi koding dah. Boleh kita tasawur dengan kepala otak kita. Panggil amrun iktibari
ikhtira'i. Dah. Tu. Dapat dimuat berpiku-piku lah masalah. Banyak benda lah boleh muat dalam kata koding ni. Nah. Tu boleh kata koding belaka lah. Dah. Tu Doraemon pun koding. Doraemon ada tak? Tak ada. Nah. Kau ada Doraemon? Ada. Nah, tu apa? Amrun iktibari intizai je ada dalam TV, ambil cabut reti dalam TV tu lah. Hakikat ada tak? Ada di benda tu. Lepas tu kalau benda tu tak ada, semua boleh masuk dalam coding, habis coding belaka benda tak ada. Anak mu ada tak lah ni kidi? Tak ada coding. Bini mu ada tak lagi lah ni Fawahim? Tak ada coding. Habis semua benda coding boleh masuk dalam definisi coding azali. Lebih banyak benda coding tak mesti benda mustahil. Nampak tak? Maka tetaplah jadi bohong yang nyata jelas bohong paruk tu di sisi mubtadi, di sisi orang kelas ibtidaiyah macam kita pun nampak bohong dah. Dan budak-budak cik halus apa kalau yati ni kata bohong tua ni apa pula suruh besar dah bohong ni. Demikianlah kalau mustahil itu baru. Lagu tu lah kalau kita kata mustahil itu baru. Maka baru juga umpama anak bagi orang yang mandul. Tu mustahil itu baru jadi baru juga anak bagi orang mandul baru. Baru anak bagi orang mandul. Maujudun ba'da adami ke? Anak bagi orang baru? Anak bagi orang mandul. Mutajadidun ba'da adami ke? Anak bagi orang mandul. Ada. Tak boleh kata ke? Tadi coding. Nah. Jadi kalau kata baru, mustahil ni boleh kata baru. Kalau gitu baru jugalah umpama anak bagi orang mandul. Dan gajah tu tak ada gajah emas, gajah perak dia tu. Tu. Kenapa? Kerana anak bagi orang mandul tu tak ada. Macam yang mustahil ke tak ada. Nah, gajah tu pun tak ada. Gajah emas, gajah perak ada tak? Tak ada. Lepas tu boleh kita kata baru. Tak boleh kata baru. Mungkin boleh kata. Faham tak? Dia beza. Okay? Iktibar definisi baharu hadis alam mungkin. Walau kena ke benda diri hak sama tapi iktibar definisi tu lain lah makna. Tu. Maka di sisi yang suka kepada berfikir, tak sah lah di sisi orang yang tak suka pada mikir. Hak tak suka pada mikir, reti naik motor, pergi duduk kebun semalam tengah hari tu petai baru balik. Nah, kena nampak tak? Ni, hak tu jenis orang tak suka mikir, suka relax, suka main, suka buah. Tak suka mikir, tak suka renung pada ilmu, tak suka bahas pada ilmu. Tu mudah kena cing ke orang tu. Dia kata maka di sisi yang suka, yakni orang yang suka kepada berfikir, padan ia. Padan cukup lah. Cukuplah ia orang yang suka pada berfikir dengan fikir dan renung. Beberapa wajah, beberapa istilah, beberapa dalil dan jalan yang tersebut itu cukup dah. Kalau orang jenis kuat mikir, suka dah, cukup dah padan dah. Tak kena panjang-panjang lagi. Tapi dia nak tulis panjang ni. Nah, ni. Tu. Dan eloklah bagi siapa-siapa daripada guru-guru. Siapa lagi hak jenis tuk-tuk guru menambahkan beberapa jalan yang lain lagi. Tambah lagi dalil-dalil lain lagi. Kalau jenis hak alim lagi, tambah lagi. Tapi kita tak alim lagi pula kita daurah nak cepat. Lagi pada membatalkan perkataan. Dah. Maka dan eloklah bagi siapa-siapa daripada guru-guru, tutuk guru menambahkan beberapa jalan, beberapa dalil istidlal lagi yang lain lagi pada membatalkan perkataan mustahil qadai atau azali atau baru itu. Supaya apa? Jenis ulama-ulama ni kena banyak lagi syarah lagi, terang lagi, tambah lagi dalil hujah supaya ghaib ia perkataan dengan bersegera lepas ke laut luah. Marah nak dia. Baik. Dan apabila kamu nyata, kamu jelas dah dan terang, zahir dah, beberapa takrir, yakni beberapa huraian dan surahan, syarahan makna. Surahan penerangan itu, maka nyatalah pula bahawasanya mustahil itu bukannya mustahil itu qadim. Dan bukannya mustahil itu azali. Dan bukannya mustahil itu baru. Maka nyatalah pula akan bahawasanya mustahil itu bukannya mustahil itu qadim, bukannya mustahil itu azali, dan bukannya mustahil itu baru itu
Wajib mesti pada akal. Tentu sungguh begitu. Tak terima tidak sekali-kali. Nampak tak? Tuh. Jadi, mustahil ni bukan kodeng, mustahil ni bukan azali, mustahil ni bukan baru. Tu mesti pada akal. Tentu sungguh. Nah. Jadi kalau orang kata mustahil itu kodeng, mustahil itu azali, mustahil itu baru, artinya dia tak reti hukum akal. Dia tak reti hukum akal. Tu tengok. Habis itu. Seperti jugalah anak bagi orang yang mandul. Samalah bagi anak orang yang mandul. Nah. Dan umpama anak bagi orang yang mandul itu. Nah, bukannya anak orang yang mandul tu tua. Boleh kita kata tua? Boleh kita kata anak orang mandul ni tua? Nah, atau bukannya anak orang mandul tu muda? Jadi, bukan anak orang mandul tu tua dan muda tu mesti dah begitu. Dan sungguh dah begitu. Nah, siapa-siapa berkata tuanya anak orang mandul atau mudanya anak orang mandul, itu tetaplah karut dan bohong. Nah, tuh. Ya tak sama. Nah. Tak ada anak orang mandul dengan anak orang mandul tu sama tak? Tak ada anak orang mandul tu sedia kala. Faham tak? Dengan anak orang mandul tu sedia kala tak? Tak boleh nak kata sedia kala. Beza tu. Tak ada anak orang mandul tu memang sedia kala. Tapi diri anak orang mandul tu sedia ke? Tak boleh. Tak boleh kata sedia. Tu kenapa? Kerana anak bagi orang mandul tu tak ada. Dia faham tak? Maka tak boleh nak kata anak orang mandul tu tua ke muda ke berat pun kata gitu. Sebab dia kata siapa-siapa berkata tuanya anak orang mandul atau mudanya anak orang mandul. Tua ni sebuah kata kodeng lah. Kodeng ni sebuah lama masa. Kodeng bukan kodeng zati dah. Kodeng ni sebuah lama masa. Atau mudanya anak orang mandul. Ni sebuah baharu. Kayak kata mustahil ni kodeng atau baharu. Kalau kata anak orang mandul ni tuanya, yang ni lama masanya, tua dah anak orang mandul. Boleh kata gitu? Sebab lama dah tak ada gitu. Boleh? Atau muda mana anak orang mandul ni baru ada gitu. Boleh kata? Sebab muda. Boleh? Tak boleh. Tetaplah karut kalau kata dan bohong. Dan qadar ini, qadar huraian ini, qadar takrir ini pun memadai, cukup dah dan padan dah saudara-saudaraku mengambil fikir, nak mikir setara ni pun cukup dah. Sementara kaji mentalaah nak berjumpa ibarah ulama. Dah. Sementara mu nak belak kitab besar-besar tu mu fikir dulu aku ayat ni padan dah. Apatah lagi kalau mu pergi jumpa dengan ibarat-ibarat ulama. Kau lagi kemah. Faham tak? Dan siring-siring yang ni dengung-dengung mereka itu ulama. Tetapi boleh lagi saudara-saudaraku mengambil sedikit-sedikit lagi takrir. Boleh lagi nak tambah lagi huraya-huraya. Takrir itu makna huraian. Pada menjawab hamba akan beberapa i'tirad, beberapa bangkangan mu'taridun, beberapa i'tirad oleh orang yang membangkang, gitu. Beberapa bangkangan oleh orang yang membangkang yang lagi akan datang bicara takrir. Akan kenyataan i'tirad, akan huraian i'tirad, bangkangan mu'taridun oleh orang yang membangkang pada beberapa tempat di dalam risalah hamba. Risalah hamba ini risalah dia sekam tulis. Risalah mana? Yang dahulu daripada ini, yang dahulu daripada Tashilud Du'afa ni. Serta diiringkan dengan jawab i'tirad mu'tarid. Dah. Jadi pas ni tok diskar akan buat mari orang panggil satu koduk siapa kena kenyataan i'tirad mu'tarid. Kemudian tok dia akan jawab setiap bangkangan orang yang membangkang, setiap bangkangan mu'tarid, setiap i'tirad mu'tarid tadi tu tok dia akan jawab. Kenyataan pertama gapo i'tirad mu'tarid, jawabnya begini. Kenyataan kedua begini. Gitu. Faham tak? Serta diiringkan dengan jawab i'tirad mu'tarid.
Tuh. Mana? Yang pertama ini kenyataan yang pertama diiktirafkan oleh mu'tarid. Gitu. Azah Pak. Kenyataan yang pertama diiktirafkan oleh mu'tarid. Dibangkangkan oleh orang yang membangkang, iaitu pada perkataan hamba yang itu disekam di dalam kitab Asasil I'tiqad. Kitab Asasil I'tiqad ni kita mengaji dah. Yang mana sebenarnya kita nak daurah ni kita Asasil I'tiqad. Tiba-tibanya salah disebut nama kitab ni. Ni. Terpaksalah kita baca buat kitab ni. Kitab ni payah sebenarnya. Karena kitab ruduk dia panggil. Kitab nak merak-rak orang. Jadi kena otak tu geliga sikitlah nak baca ni. Tu perkataan Tok D dalam kitab Asasul I'tiqad tu pada mentakrifkan jaiz. Tu dalam kitab Asasul I'tiqad Tok D sekali buat definisi tentang jaiz lagu mana? Dengan kata hamba, kata Tok D sekali lah. Barang iaitu jaiz tu, benda harus, benda jaiz itu ialah barang yang boleh jadi kedua belah. Mana kedua belah? Sengoti atau bahong sengoti atau bohong, ada atau tidak. Kalau kita dalam kitab Asasul I'tiqad Tok Diskar kata lagu tu. Jaiz tu barang yang boleh jadi kedua belah. Mana? Belah sengoti boleh jadi, bohong boleh jadi. Ada boleh jadi, tak ada boleh jadi. Sungguh boleh jadi, tidak boleh jadi. Lalu mu'tarid, orang yang membangkang, iaitu Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui, sengka kata hamba pasang, yakni sengka mu'tarid akan hamba, yakni sengka kata hamba ni pasangkan, yakni isti'mal, menggunakan. Pasal tu maknanya isti'mal. Mu'tarid sengka kata hamba pasangkan, ini hamba gunakan makna wujuduhu yang di dalam ta'rif jaiz yang termaklum di dalam kitab Arab itu dengan sengoti, dan makna adam itu dengan bohong, maka iaitu gharibun. Buat gini, buat kurungnya pada makna makna wujuduhu, buat kurungnya siapalah, maka iaitu gharibun, lagi tidak ma'ruf di sisi Arab dan Jawi. Kurungnya siapa situ? Kurungnya itu kenapa? Tulis luar tu, ini perkataan mu'tarid, ini perkataan Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui pada mengiktirafkan Tok D sekam. Dah. Jadi Tok D sekam ambil ibarat dalam kitab Tok Guru Haji Ali Al-Jambui tu, boh sikit sini. Sebab tu kata mu'tarid sengka kata hamba pasangkan, ini isti'malkan lagu mana? Wak kurungnya. Bermula makna, ni perkataan Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui ni. Bermula makna wujuduhu yang di dalam ta'rif jaiz yang termaklum di dalam kitab-kitab Arab itu dengan sengoti, yakni dengan diterjemahkan, dipasang makna oleh Tok Diskam sengoti, dan makna adam itu dipasang makna oleh Tok Diskam dengan bahong itu, maka iaitu gharibun, ganjil, lagi tidak ma'ruf, tak diketahui di sisi Arab dan Jawi. Orang Arab tak reti, orang Jawi pun tak reti. Hebat dia. Habis itu. Dengan panjang lebar perkataan mu'tarid, yang nak sikit lah. Panjang lagi dengan panjang lebar perkataan mu'taridun, dengan panjang lebar perkataan orang yang membangkang itu, sehingga dia kata mana? Hingga-hingganya wak kurungnya balik. Sehingga dia mu'tarid itu kata lagu mana? Mardudun, yakni ditolakkan. Jadi Tok D sekam kata benda jaiz tu, benda boleh terima kedua belah, sengoti atau bohong tu, mardud, tertolak. Sebab apa? Tak pernah dengar orang Arab kata wujuduhu ai sengoti. Tu. Nah, adamuhu ai bohong. Ngaji mana Tok Diskar ni? Orang Arab tak reti tu, orang Jawi pun tak reti tu. Tu dah. Maka katanya Tok Guru Haji Wan Ali Al-Jambui, perkataan Tok Diskar tu mardudun, yakni ditolakkan. Tengok lagu mana? Maka pada jawabnya iktiraf kenyataan pertama begini. Maka pada jawabnya iktiraf kenyataan pertama begini. Begini jawab. Adalah hamba sungguh pun bukan daripada jumlah orang yang berkelas begian-begian. Lagu mana berkelas begian-begian? Ni bayar pada kata
berkelas begia-begia daripada sekolah Arab. Nah, awak nganjing ni. Ambo ni walaupun putuk sekolah Arab pun. Nah. Dan lainnya lain daripada sekolah Arab. Maka tidak jahil. Ambo tidak duk bodoh. Maka tidak jahil, maka ambo tidak duk bodoh. Ambo tidak duk bodoh lagi makna lafaz wujud dan adam. Ambo tidak duk bodoh apa makna wujud dan adam pada hakikat. Wujud ada, adam tiada. Tu memanglah terjemah tu memanglah wujud terjemah Melayu ada. Adam terjemah Melayu tiada. Tapi makna nak kok mana? Dah. Jadi dia tak faham kata Tok Deskai ni, dia terjemah tu tidak terjemah, dia memaknai tu, makna daripada lafaz. Dia bukan naqalal kalam minal lughatin ila lughatil ukhra. Bahkan mayuna minal lafzi, memaknai makna hak dikehendaki. Barangkali mu'taridung je yang jahil. Sedap agak je weh. Barangkali mu'taridung, barangkali orang yang membangkang jua sahaja hak jahil. Jahil apa? Jahil hal didikan mubtadi. Jahil tentang cara nak mendidik orang-orang ibtidaiyah. Orang-orang yang mula baru-baru keluar. Orang yang baru keluar daripada tak mumayyiz. Orang yang baru-baru nak belajar membeza, tak boleh nak beza, baru nak membeza. Dan yang baru keluar daripada umpama panggung. Umpama panggung ni mana orang ni lah, orang nakal lah. Orang dulu kalau jenis kaki panggung royal ni orang nakal lah. Macam lah ni bukan setakat panggung dah, hak nakalnya. Nak tu hidup kebun pun nakal juga. Tu ni. Ngelok nak ngaji tu. Dan jahil juga makna perkataan Syekh Khalil ni atas perkata jahil hal didikan mubtadi. Jadi barangkalinya muktarik iaitu Tok Guru Haji Wan Ali ni kata Tok Deskai ni bukan kata hamba ni. Memang ada anak murid yang arah hamba ke. Nah. Tok Deskai kata barangkali Tok Haji Wan Ali ni tak reti nak didik orang mubtadi. Hak baru-baru tak mumayyiz, tak reti nak beza, hak baru-baru degil, hamla, nakal keluar daripada panggung raya, nak belajar, nak berjuruh. Ataupun muktarik ni jahil juga makna perkataan bagi Syekh Khalil. Saya tak jumpa cari ni perkataan Syekh Khalil ni. Jumpa sebenarnya ada dulu duduk telitah dah. Dalam kitab-kitab ada nazam, manzumah. Syarah tengok mari perkataan Syekh Khalil ni. Dengan sebegininya perkataan Syekh Khalil maksud cakapan. Dengan sebegininya perkataan Syekh Khalil maksud. Berhenti situ. Jangan sambung dengan cakapan. Bermula cakapan yang kita hendak memberi renti dan faham kepada orang yang lain itu diperluaskan, makna diperluaskan dan dipanjangkan. Sebab tu ada syarah, ada hasyiah, dan cakapan yang kita nak atau cakapan yang untuk dihafaz ini bermula cakapan yang kita nak untuk dihafazkan itu dipendekkan dan diperkemaskan, diikhtisarkan. Sebab tu kalau nak hafal, mana mudah? Imriti dengan Jurumiyah. Mana mudah? Mana mudah Imriti dengan Jurumiyah hafal? Mana mudah Imriti dengan Jurumiyah? Iya. Berat benar Fak Mung. Gini aku nak tanya Mung. Mana mudah hafal matan Kharidah Bahiyah dengan syarah Kharidah Bahiyah senang. Jawab yang duk bodoh sangat kak. Mana mudah hafal matan Kharidah Bahiyah dengan syarah Kharidah Bahiyah. Matalah. Berat. Mungkin mudah syarah Kharidah lagi mudah hafal. Mata payah. Ada itu. Jadi kalau ilmu tu kita nak kalau perkataan kita nak bagi orang ingat, kita peringkah, kita padak. Itulah jadi ada nazam-nazam manzumah tu, faham tak? Ada Imriti, ada Alfiyah. Kalau perkataan kita nak suruh orang ni faham, maka hak tu kena syarah, kena hurai, kena gua, kena panjang, kena ada hasyiah, macam-macam. Faham tak? Tu. Tu makna Syekh Khalil kata lagu tu. Kalau begitu cuba ikhwan perhati, cuba saudara perhati bahawasanya risalah hamba yang
ada ibarat sebegitu itu, ialah namanya, nama risalah hamba tu asasul i'tiqad. Tu asas pegangan. Bermakna asasul i'tiqad tu apa? Lunas, itu teras. Atau humbi bagi i'tiqad. Yang dibinakan oleh yang lagi-lagi itu di atas lunas dan humbi. Yang dihantarkan dia risalah tadi tu, asasul i'tiqad tu untuk mubtadi yang tersebut itu. Mana mubtadi yang baru keluar daripada tak mumayyiz kepada mumayyiz, mubtadi yang baru keluar daripada umpama panggung nak jadi juru, nak baru belajar pondok. Tak? Tu. Jadi nama dah kitab dia tu asasul i'tiqad. Tiba-tiba nak suruh kita hurai dengan panjang-panjang biar betul. Tak? Asasul i'tiqad ni hantarannya untuk orang hak baru mubtadi, kelas ibtidaiyah, kelas permulaan. Kelas rendah kita kata. Maka sebab itulah jadi padak perkataan itu rekah, tidak duk hurai panjang-panjang. Kalau ia kata barang yang boleh jadi kedua belah ada dan tiada. Ada dan tiada itu ialah maknanya sungguh dan tidak. Sungguh dan tidak juga itu boleh dikatakan juga ngoti dah bohong. Panjang. Orang tadi kata, gila apa ni panjang-panjang gini aku nak ingat payah. Jadi buat perekah mana? Barang yang boleh jadi kedua belah ngoti atau bohong. Situ. Nah, kerekah tu. Supaya apa? Supaya orang mubtadi itu ingat. Tu. Maka patutlah bagi yang mengajarkan mereka itu mubtadi paling daripada terjemah betul-betul kepada pitah maksud. Tak? Palingkan daripada terjemah betul-betul. Terjemah betul-betulnya apa? Wujuduhu wa adamuhu ni. Adanya dan tiadanya. Itu terjemah betul-betul. Jadi oleh kerana mubtadi ni kita nak dia ingat cepat, lekat ingat. Maka kita tu paling pitah maksud tu. Mana? Wujuduhu. Nah, sengotinya wa adamuhu dah bohongnya. Gitu selalu. Dan tujuan juga dan tujuan juga ni atas pada kata pitah maksud. Gitu. Tu maka patutlah bagi orang yang mengajarkan mereka itu mubtadi paling daripada terjemah betul-betul. Nah, tak suruh terjemah betul-betul lah, paling. Paling daripada terjemah betul, paling-paling kepada pitah maksud, paling-paling kepada tujuan jua. Tujuannya apa? Untuk orang mubtadi ni cepat faham, cepat ingat. Lagi naik kelas mustawa mutawassit ataupun kelas sanawiyah ke? Dia pun barulah sungguh ni takwil daripada kata ada. Kenapa begini contoh-contoh baru hurai panjang-panjang. Faham tak? Dan jikalau dengan memberi celah dan peluang bagi mereka itu tadi membahaskan kita sekalipun, tak apa. Biar kita ngajar budak-budak kelas rendah pada kita kata al-jaizu ma yutasawwa atau ma yasihu fil akli wujuduhu wa adamuhu. Bermula benda jaiz ni barang yang sah, yang bolehlah difikirkan pada akal, sengotinya dan bohongnya. Tiba-tiba budak tu kata, ustaz, saya tengok kamu tu wujuduhu adanya. Nah, adamuhu tiadanya. Mana bunyi bohong pula ni? Ustaz ambil kamu mana? Ya i'tiraf kita. Tak apa. Molek barulah kita akan bagi penerangan. Tengok cara didik untuk di scan ni, suka lagu tu. Dia suka orang i'tiraf ni. Dan jikalau dengan memberi celah, celah dan peluang itu atas tafsir lah pada kata celah. Dan jikalau dengan memberi celah dan peluang bagi mereka itu mubtadi membahaskan kita sekalipun, tak apa. Kita buat orang panggil ngajar orang-orang mubtadi ni dengan secara pitah maksud, dengan nak sampai tujuan dia. Supaya apa? Kita beri celah, beri peluang kepada orang mubtadi ni bahas. Hak tak bahas tu bukan mubtadi. Hak tu tak ada erti kata langsung macam bawah ni. Dia tahu gapo, dia duduk penilaian tu. Kita tahu nak tabik gapo, duk main hatut kepala patakak pula kepala bila nak sudah. Ya nak iktiraf apa, tak ada nak iktiraf gapo tok ya duduk fikir handphone nak main game gitu ya. Tu medah. Tu ni, tu tak ada kelas mubtadi tu. Tak ada kelas tu.
Jadi orang-orang hak jenis ngaji sungguh ni, dia perhati, dia tak amu. Walaupun dia budak-budak, mubtadi. Kalau dia tak faham, mak, ya tidak. Dia pakai. Kok mana boleh terjemah wujuduhu ni semati? Ada muhu ni bahong. Ya. Supaya apa? Supaya bertambah-tambah hemah mereka itu mubtadi kepada belajar yang lagi-lagi. Supaya orang mubtadi ni akan jadi hemah. Mu teracek lagi tak tu. Tu orang kata, mu cek lagi tak tu. Mu cek lagi ibarat tu. Jumpa tak? Tak jumpa. Tu. Mari. Iktiraf lagi. Dan supaya mencari-cari mereka itu mubtadi akan berapa wajah, ini akan berapa jalan. Faham bagian-bagian. Supaya orang mubtadi itu cari jalan macam mana nak boleh faham ke siapa tahap Tok Guru hurai. Tok Guru hurai tu pitah maksud tu. Macam mana kita nak cari jalan siapa ke maksud Tok Guru sebut. Tok Guru sebut Z tu. Nak siapa ke Z tu mesti ada B, C, D, E, F, G, H, I, J. Faham tak? Jadi orang tadi ni dia akan cari jalan. Nak siapa ke maksud. Tok Guru ngajar sebut Z tu. Dia tak sebut, tak cerita. Nak siapa ke Z ni tuan-tuan? Ada A, B, C. Lambat. Dia pakai Z. Bengok nak murid. Mana Z tu? Situ. Dia pun cari. Siapa faham bagian-bagian. Lagi pula cubalah ikhwan perhati pada idangan-idangan yang didatangkan pada hadapan. Umpama mu'tari itu tidakkah ada di dalamnya, di dalam idangan-idangan yang lagi akan datang beberapa bagai lauk-lauk dan ulam-ulam. Ulam-ulam tu ulam-ulam tu tak ada ni. Lauk-lauk dan ulam-ulam pada melalukan makanan. Tak gitu kan ni? Kau orang makan nasi-nasi saja. Nak tanya Pak Mu. Pak Mu makan nasi saja gitu? Selera makan nasi saja? Tak ada lauk, tak ada ular, tak ada kuah, tak ada apa, selera. Nak selera makan nasi kan? Ada lauk, ada ular, ada bodu, tak ada ni. Baru selera, baru selera makan. Ni buh nasi. Nasi stokor, betul-betul bok nasi. Nak makan nasi apa? Pergi ambil nasi, buh nasi saja. Dia moyak nak makan nasi tadi. Bodoh gitu dah ni. Manda tu dia sekarang. Sama telah pula. Lebih-lebih lagi lah yang dilentangkan kepada yang sakit-sakit. Orang yang sakit tak selera makan, buh nasi saja. Kau tak makan. Kalau begitu, eloklah bagi kita yang mengajarkan mubtadi. Kita kalau kita nak mengajar orang mubtadi, orang yang kelas permulaan, lentangkan dengan berbagai-bagai cakapan. Kita tafannun fil ibarah. Kita pelbagaikan ibarat. Elok lagu tu. Supaya apa? Supaya mereka itu mubtadi faham. Kalau tidak faham dengan begitu, maka dengan begitu pula. Faham tak? Tak faham dengan lagu ni, syarah kok ni. Tak faham lagu ni, takrir kok ni. Tafannunkan fil ibarah. Mempelbagaikan ibarat. Supaya apa? Supaya mubtadi tu selera nak makan. Hemoh nak mengaji. Hemoh nak kaji. Supaya dapat kefahaman. Seperti mana yang diterangkan oleh Tok Guru. Gitu. Supaya mereka itu faham. Kalau tidak faham dengan begitu, maka dengan begitu pula. Demikianlah sehingga faham mereka itu mubtadi. Walau ni raya. Walau dengan tidak terjemah daripada bangsa Arab sekalipun, tak apa. Tak nanti kau ngaji ni kena kuk bahasa Arab. Faham pukul Arab. Ngajar orang luar pukul Arab. Dah, tak apa. Faham kuk Melayu, tak apa. Apa kita kata gini? Hukum akal ni 3. Mesti tidak boleh jadi. Kan senang. Nak Arab. Hukum akal ni 3. Mana? Al-wujubu wal istihalatu wal jawazu. Payah tak? Payah. Tu. Maka pada ibarat hamba yang termaklum itu adalah tujuan hamba begini. Jaiz itu barang yang boleh jadi kedua belah. Mana? Sengoti, yakni sebelah sengoti boleh jadi. Atau bohong pada ceritanya. Tu kait situ. Sengoti pada cerita, bohong pada ceritanya. Tu hamba nak gitu kena takdir lah tu. Kalang tu
Azah muddah. Faham tak? Tu. Jadi, benda yang boleh jadi kedua belah ngoti pada cerita, berbohong pada ceritanya. Gitu. Ada atau tidak. Yang ni ada, sungguh atau tidak. Ada atau tiada. Ada atau sungguh atau tidak. Atau tidak ada. Begitu. Pada dirinya. Diri barang yang tadi tu. Bersalahan yang wajib pada akal. Tak serupalah makna wajib pada akal. Wajib pada akal tu maka tentu ngoti pada cerita dengan isbat. Nampak tak? Dan tentu bohong pada cerita dengan nafi. Apa? Wajib pada akal ni tentu ngoti pada cerita dengan sebab isbat. Kalau kita isbat, maka ngoti pada cerita dengan isbat. Bohong pada cerita dengan sebab nafi. Faham tak? Dengan tu sababiyah. Dengan sebab nafi. Kalau kita nafi bohong. Nampak tak tu? Contoh wajib akal mana? Wajib akal. Ada Allah. Ada Allah. Kalau kita isbat, sengerti tak? Woi, Lutfi. Ada Allah. Kalau kita isbat, sengerti tak? Ada Allah ni wajib ke mustahil? Wajib. Ada Allah. Kalau kita isbat, sengerti tak? Sengerti? Ada Allah. Kalau kita nafi, bohong tak? Bohong. Tu maksud dia. Faham tak? Ada Allah tu. Wajib akal tu setengah daripada wajib akal apa? Ada Allah. Maka tentu ngerti pada cerita dengan isbat. Tentu bohong pada cerita dengan nafi. Dengan sebab nafi. Orang kata ada Allah. Tak ada. Kita nafi. Bohong tak? Bohong. Itu. Dan mustahil pada akal itu dengan akasnya. Dengan terbalik tadi. Mana? Tentu bohong dengan isbat. Tentu ngerti dengan nafi. Itu mustahil akal. Ni buah ni. Faham tak? Ini buah dia panggil. Ni ada dalam kitab apa ni? Syargawi Hudhudi. Pergi lagi. Kalau jumpa lah. Kalau tak jumpa kak. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Dalam kitab Syargawi Hudhudi ni ada. Dan mustahil pada akal itu dengan akasnya. Mana dengan akasnya? Tentu bohong dengan isbat. Contohnya mana? Tak ada Allah. Kita isbat. Isbat kita sengerti tak ada Allah. Bohong tak? Bohong. Tentu sengerti dengan sebab nafi. Tentu sungguh atau tentu sengerti dengan nafi. Dengan sebab nafi. Tak ada Allah, kita kata tidak. Sungguh tak? Sungguh tak? Sungguh. Itu maknanya tentu sengerti dengan nafi ni. Tentu sengerti dengan sebab kita nafi. Mana mustahil akal contohnya tak ada Allah. Kita kata mana? Tentu tidak ada Allah. Sungguh tak? Sungguh. Nampak? Boleh buat teka itu. Wajib akal ngoti dengan ngoti pada isbat. Bohong pada nafi. Mustahil akal tentu bohong pada isbat, ngoti pada nafi. Sudah. Duk pening dah tu. Yusuf pening tak? Pening deh. Tak apa. Selu-selu perhati tengok. Cubalah perhati di dalam kifayatil awam. Yang kita nak buat daurah pula nanti insya-Allah. Yang akan dionorkan oleh Lutfi. Kalau rajin lah. Dan janganlah ditakutkan lekeh dengan sebab perhati kitab kecil. Dia kata kitab kifayatul awam je. Jangan. Tak nanti kau Syargawi Hudhudi dia sebut dah adalah kitab kifayatul awam ni. Pergi carilah kitab kifayatul awam. Kalau tak jumpa kat nanti kita buat daurah. Tu dah sini. Nanti kita buat daurah. Tengok lagu mana. Ikan besar di dalam air yang sedikit itu jinak iya ikan besar. Wallahu a'lam. Sedap dia dah tu ni. Ikan besar dalam air yang sedikit mana? Kitab kecil. Ikan besar mana? Buah besar tu. Tu. Jinak lah ikan besar dalam air kecil, air kolam kecil, air kolam tahu. Jinak tak boleh pergi ke mana dah pakai saruk tu masuk halu dalam pukak ya. Tapi kalau ikan besar dalam laut besar.
kaedah hak payah tapi dalam kitab mutawwalat. Oh, mu nak kutip mana? Boleh? Mu baca depan perbengan dah. Tak faham dah. Ni dak kitab halus Kifayatul Awam. Oh, memadai bagi orang awam. Karangan Syekh Muhammad Al-Fadali Al-Azhari. Nanti kita buka kitab Kifayatul, kita cerita Syekh Muhammad Fadali ni lagu mana yang mengaji. Hebat tak hebat dia. Siapa semua jadi ahli kalam. Tengok siapa? Daripada taksi semua jadi kecek ilmu kalam belaka. Wallahu a'lam. Jadi ingatlah tu. Apa? Wajib akas ngoti pada isbat, bohong pada nafi. Mustahil akas ngoti pada nafi, bohong pada isbat. Gitu. Nak carilah kitab hudi-hudi ada panjang lebar. Tak usah kitab hudi-hudi kerana panjang takut tak faham. Kifayatul Awam pun ada. Jangan ditakutkan lekeh dengan sebab perhati kita kecil. Kita kecil nak perhati lekeh rasa saya ni tuan guru ni. Mana boleh baca kitab kecil-kecil, tak halu-halu. Nak baca kitab besar-besar. Jangan. Daurah kitab Kifayatul Awam pula apa? Insya-Allah. Insya-Allah taala. Doa-doalah biar ada hemah sikit. Kenyataan yang keduanya tentang ibarah hamba di dalam takribil ikhwan. Pada kata hamba, maqulul qaul. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ dulu. InsyaAllah kita sambung esok dan pada minggu depannya Jumaat 1 Ahad nanti Ustaz Farid kena buat poster baru letak khatam lah insyaAllah. Kita targetnya khatam kita ni pada hari Ahad minggu depan insyaAllah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.